Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakihah binti Muhammad Ruzuki, nombor metrik A194-396. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek akhir subjek Citra yang keenam iaitu Kepimpinan Abad ke-21. Pertama sekali, saya mulakan dengan wawasan diri. Wawasan diri saya ialah saya ingin menjadi seorang yang hebat daripada aspek kepimpinan. Seperti mana kita tahu bahawasanya setiap khalifah di atas muka bumi ini adalah diciptakan sebagai seorang pemimpin seperti mana telah pun dinyatakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Jadi untuk membentuk seorang pemimpin yang disegani dan mempunyai ciri-ciri dan juga sifat-sifat kepimpinan memerlukan usaha dan juga penelitian dari segi pembacaan maupun daripada orang-orang sekeliling yang sememangnya kita kenal dengan sifat kepimpinan yang hebat dan juga kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi, bagi merealisasikan wawasan diri saya menggunakan kaedah SMART. Jadi, yang pertama ialah S, spesifik. Spesifik di sini bahawasanya saya ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat dalam sesuatu organisasi dan akhirnya saya berjaya mengetuai organisasi sendiri. Kemudian M iaitu measurable, boleh diukur dan dalam masa terdekat saya perlu mula belajar dan juga menimba ilmu tentang ciri-ciri dan juga sifat-sifat kepimpinan yang baik. Di mana saya perlu menghadiri mana-mana kursus kepimpinan agar dapat membentuk diri saya sebagai seorang pemimpin yang hebat. Dan jika perlu, saya juga boleh melibatkan diri dalam organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun di kolej. Di mana saya boleh mungkin pada peringkat awal saya boleh memohon jawatan sebagai seorang ahli aktif dan kemudiannya seterusnya saya boleh meningkatkan kepada naib presiden maupun presiden. Kemudian seterusnya adalah achievable di mana ianya boleh dicapai dan di mana saya dapat mencapai wawasan diri dengan menghadiri pelbagai kursus, juga belajar daripada pengalaman orang-orang yang hebat dalam memimpin. Yang keempat R iaitu realistik, di mana untuk menghadiri kursus dan juga program-program kepimpinan di mana saya tahu di situ saya memerlukan banyak komitmen. Jadi saya perlu menyusun jadual harian saya supaya tidak berlakunya sebarang pertindihan antara kuliah wajib dan dalam masa yang sama tidak mengabaikan pengajian saya. Dan yang terakhir iaitu time bound. Dan di mana pada tahun 2026 saya sepatutnya telah berjaya menumbuhkan sebuah organisasi seperti konsultan dan di mana saya telah pun memiliki kru saya sendiri dan ahli saya sendiri. Dan ini kerana disebabkan saya telah pun memiliki sifat dan juga ciri-ciri kepimpinan yang betul dan telah dipraktikkan di dalam diri saya. Di mana saya mempunyai masa 4 tahun untuk cuba mendidik diri saya menjadi orang yang hebat dan mempunyai sifat kepimpinan dalam diri. Dan seterusnya saya pergi kepada sifat-sifat kepimpinan abad ke-21 yang boleh saya bina dalam diri saya. Jadi saya telah memilih 5 sifat kepimpinan yang telah dipelajari, iaitu yang pertama, pemimpin yang amanah, yang kedua, berpengetahuan luas, yang ketiga, hikmah dan juga petah berbicara, yang keempat, memberi teladan yang baik dan yang kelima, menaikkan semangat dan juga sumber inspirasi. Baiklah, yang pertama, pemimpin yang amanah. Jadi, bagaimana untuk membentuk diri menjadi seorang yang amanah, di mana setiap pemimpin itu perlu menjalankan tugasan yang diberi dengan penuh komited dan mereka tidak mengambil amanah yang diberi itu sebagai sesuatu yang enteng. Dan mereka menganggap benda itu sebagai sesuatu yang serius untuk digalas, tanggungjawab untuk digalas. Kemudian yang kedua, pemimpin juga ataupun diri saya juga perlu mengelakkan diri daripada terjebak dengan rasuah, gubahan wang haram maupun mencari jalan mudah dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan terjebak dengan sesuatu yang salah. Jadi, seterusnya, mengapakah pentingnya sifat amanah dalam diri saya ataupun dalam diri pemimpin itu? Di mana kerana pemimpin tidak amanah akan dipandang serong oleh masyarakat. Jadi bila kita lihat apabila nama seseorang pemimpin itu telah tercemar ataupun nama mereka telah terjebak di dalam mahkamah. Jadi susah untuk masyarakat itu kembali memberikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Dan kemudian setiap pemimpin juga perlu menggalas dan memegang amanah yang diberi dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak sekali-kali memandang enteng akan perkara tersebut.
Jadi setelah aku memetik, firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48, di mana sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyempurnakan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kemudian yang kedua ialah berpengetahuan luas dan bagaimana untuk saya, membina diri saya akan menjadi seorang yang berpengetahuan luas, di mana saya perlu menambahkan lagi ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang meluas, sama ada menerusi pembacaan digital melalui blog ataupun, melalui YouTube ataupun melalui kepustakaan. Iaitu saya boleh mendapatkan bahan bacaan daripada perpustakaan seperti jurnal, majalah dan sebagainya. Dan selain itu, saya juga boleh menambahkan lagi ilmu pengetahuan dengan mendengar pengalaman, mengambil ibrah pengalaman daripada orang-orang yang hebat dari segi kepimpinannya dan juga mengaplikasinya dalam diri. Dan ataupun saya juga boleh, membuat observation, membuat pemerhatian bagaimana melihat satu figure yang sedang menjalankan kepimpinannya dan saya boleh mengambilnya sebagai contoh untuk saya aplikasikannya dalam diri. Jadi dengan cara ini seorang pemimpin tu akan disegani oleh kerana ilmu yang dimiliki dan tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Dan selain itu, membolehkan mereka ni untuk sentiasa memikirkan yang terbaik kepada, organisasi yang dipimpinnya dan juga dalam masa yang sama mereka dapat mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah itu dengan pantas dan mereka juga mampu meningkatkan lagi tahap keyakinan diri. Kemudian yang ketiga, hikmah dan juga petah berbicara. Jadi, bagaimana untuk membina diri untuk menjadi seorang yang hikmah dan juga pintar berbicara? Jadi yang pertamanya semestinya seseorang itu ataupun saya perlu mempunyai tahap pengetahuan yang luas. Jadi, selain itu, saya juga perlu meningkatkan tahap keyakinan dalam diri dengan menyertai program ataupun pertandingan yang mampu membantu meningkatkan keyakinan diri saya. Seperti, sebagai contoh, saya boleh menceburi sesuatu pertandingan seperti syarahan, pidato, debat dan sebagainya. Malah saya juga boleh belajar banyak lagi tentang soft skill dalam berbicara. Di mana kita tahu cara-cara untuk kita berbicara sebagai contohnya memiliki postur badan yang betul, kemudian, cara pergerakan tangan dan sebagainya. Dan, kenapa seseorang pemimpin itu perlu mempunyai sifat hikmah dan pintar berbicara? Ini kerana setiap kata-kata mereka itu akan didengari dan dipercayai, malah tidak ada keraguan pun daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, semasa mengemukakan sebarang cadangan maupun usul di dalam suatu perjumpaan ataupun kita ambil contoh dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat. Jadi cadangan seseorang menteri itu mudah diterima oleh ahli yang lain dan pihak pembangkang ataupun pihak yang ingin membantah juga tidak mampu untuk mempersoalkan kembali usul tersebut. Ini kerana adanya, sifat-sifat, ataupun ciri-ciri hikmah dan juga petah berbicara. Kemudian, ciri-ciri yang keempat ataupun sifat-sifat keempat ialah memberi teladan yang baik. Jadi, seseorang pemimpin yang baik ni hendaklah sentiasa memberi teladan dan contoh yang baik kepada ahli-ahli ataupun orang-orang bawahan mereka. Oleh sebab itu, oleh itu sebab itu pemimpin perlu belajar akan sifat-sifat dan juga nilai-nilai murni yang boleh diterapkan di dalam diri. Sebagai contoh, menghayati kisah para rasul dan nabi yang terdahulu ataupun boleh juga mengambil ciri-ciri ataupun cara-cara bagaimana pemimpin-pemimpin yang kita kenali sekarang tentang bagaimana mereka memimpin organisasi dan juga rakyat. Jadi ini kerana pemimpin merupakan qudwah hasanah ataupun contoh teladan yang baik kepada organisasi di bawahnya. Malah, pemimpin yang mengetuai sesuatu organisasi juga mencerminkan bagaimana organisasi itu dijalankan dan dalam masa yang sama juga mencerminkan ahli-ahli mereka. Dan yang terakhir ialah menaikkan semangat dan juga sumber inspirasi. Jadi untuk membina diri saya untuk menjadi seorang yang menaikkan semangat dan juga seorang yang memberikan inspirasi pada orang iaitu
saya perlulah ataupun pemimpin perlulah peka dengan keadaan ahli-ahli dalam sesuatu organisasi dan juga memastikan keadaan dan kebajikan mereka terjaga. Contohnya setiap kali meeting, pemimpin ataupun ketua tu akan tanya kepada ahli-ahlinya, kepada anak buahnya. Contohnya akan tanya, sebelum mulakan mesyuarat, tanya dulu kepada anak buah, adakah semuanya berada dalam keadaan yang sihat ataupun, dalam keadaan yang sihat dan juga sejahtera dan sebagainya. Kemudian pemimpin yang baik juga perlu sentiasa memberikan semangat dan menjadi sumber inspirasi kepada ahli di bawahnya. Jadi sebagai contoh, kita boleh lihat ketika dunia dilanda wabak COVID-19 dan pada ketika itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun yang kita kenali sebagai Abah, kita lihat bagaimana beliau sentiasa memberikan semangat kepada rakyat dan beliau sentiasa meyakinkan kita bahawasanya keadaan akan kembali seperti biasa dan kita boleh lihat bagaimana tenangnya beliau, bagaimana tersusunnya beliau dalam, merangka gerak kerja cara untuk menangani wabak yang melanda kita pada ketika itu. Dan hal ini kerana pemimpin ni memainkan peranan yang sangat penting di dalam keadaan. Jadi sebagai contoh, jika berlakunya kekacauan dalam negara, kita boleh tahu bahawa pemimpin adalah orang pertama ataupun penggerak utama dalam menyelesaikan dan juga dalam mengeluarkan arahan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Malah, pemimpin jugalah yang menjadi sumber inspirasi kepada orang bawahannya. Jadi saya memetik firman Allah dalam surah As-Sad ayat ke-26, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah." Dan sebagai kesimpulannya, sifat-sifat kepimpinan amatlah penting dalam diri seseorang pemimpin agar dapat membentuk sebuah organisasi yang baik dan juga berlandaskan ajaran Islam yang benar. Jadi tambahan lagi, kalau kita lihat daripada sifat kepimpinan yang telah saya sebutkan yang telah kita belajar, sebenarnya mereka ni adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan, hikmah dan juga peta berbicara. Jadi seseorang itu perlu mempunyai pengetahuan yang luas. Dan sebagainya lagi. Bendanya saling berkait rapat. Jadi oleh yang demikian, seseorang pemimpin ini dia perlu sentiasa berusaha untuk terapkan sifat kepimpinan yang telah digariskan agar dapat memimpin sesebuah organisasi dengan baik. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.